ke 110 ayat 110 muka surat 339 dan huraiannya ada pada muka surat 342. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, pada pagi ini kita baca ayat 110 bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan. Ini namanya ayat perintah. Ayat perintah ataupun ayat hukum. Ayat perintah pun boleh kerana ada perintah, ada suruhan. Dan yang keduanya ayat hukum pun boleh juga kerana daripada perintah tadi maka terhasillah hukum. Iaitu perintah Allah Ta'ala, hukumnya apa? Wajib. Ada perintah juga tapi boleh jadi sunat. Tak semestinya wajib tak. Sama juga larang. Larang ni kadang Nabi larang tak semestinya haram. Ada larang makruh. Tapi dalam ayat ini, ayat perintah, terhasillah hukum wajib. Apabila Allah memerintahkan dua ibadah, bahkan bukan setakat ibadah semata-mata, tetapi dia rukun kepada Islam. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Maka hendaklah engkau dirikanlah salat dan keluarkan olehmu akan zakat. Apa yang menarik tuan-tuan, pada muka surat 342, Buya Hamka rahimahullah, dia mengulas bukan sekadar kewajipan salat dan zakat, tapi beliau mengulas konteks kedudukan ayat ini datang selepas cerita tentang bangsa kaum yang dilaknat Allah, iaitu Yahudi. Dia tengok macam tu. Kadang kita kata cerita ni semayang zakat lah, ayat semayang, ayat zakat, semayang, solat, zakat, settle lah. Tak. Hamka melihat kenapa datangnya perintah ini selepas cerita panjang berkaitan dengan perangai buruk Yahudi. Maka kata Hamka muka surat 342, selama ibadah salatmu masih tegak. Huraiannya 342 tengah tu. Wa aqimus salah, dan dirikanlah olehmu salat. Wajib menunaikan salat, bahkan rukun Islam, tiang agama. Sebahagian ulama mengatakan orang yang tak salat ni udah kafir. Beza antara mukmin dengan kafir ialah salat. Cumanya kita ambil pandangan yang lebih ringan lah. Tak, iaitu selama mana dia tidak mengingkari kewajipan salat, maka dia fasik. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada pandangan daripada mazhab yang lebih tegas, tak semayang je, sengaja malah semayang. Saja-saja tak semayang, pasal apa? Malah, dah kafir dah. Tapi hak lebih ringan, setakat malah, setakat tak semayang, dia fasik. Tetapi kalau dia kata tak wajib pun, ataupun menghina ibadah solat, contohnya buang masa solat, contoh penghinaan di situ, tak ada bedah semayang, orang zaman sekarang tak semayang dah, maka dia boleh bawa kepada murtad, kufur, waliyadzubillah. Baik, kata Hamka, selama ibadah solatmu masih tegak, selama suara azan masih berdengung memenuhi udara, solat jemaah masih berdiri, Jumaat tu dah. Jumaat tu bukan Jumat, itu salah eja, masalah silap cetak dan sebagainya lah tu. Berdirinya solat Jumaat masih ramai dikunjungi dengan safnya yang teratur. Kata Hamka, selama mana orang masih sembahyang, azan masih berkumandang, berjemaah, semayang berjemaah, masih lagi ada orang duk mari ke masjid, ke surau, solat Jumaat
Contohnya semalam kan kita solat Jumaat, masih ramai orang dengan safnya yang teratur. Maka kata Hamka, tidaklah ada satu usaha ahli kitab itu yang berhasil. Sebab saf umat beriman itu rapat dan teguh. Maknanya Hamka mengaitkan kenapa perintah solat ni datang lepas pada cerita Yahudi. Maknanya nak lawan Yahudi kena kuat. Nak lawan Yahudi kena kuat. Kalau lembek macam mana mahu lawan Yahudi? Mana datang kekuatan itu? Solat. Itu kekuatan iman. Kekuatan iman dulu. Kekuatan hubungan dengan Allah dulu. Kekuatan itu datang daripada Allah. Bila mu tak ada hubungan dengan Allah, mu tak semayang, putus hubungan dengan Allah, celah mana nak datang kekuatan tu? Bila tak ada kekuatan, tak payah mimpi dah lawan Yahudi. Sembang lawan Yahudi bukan main lagi. Tak, takbir, semangat dah. Takbir, Allahu Akbar, semangat. Tapi orang azan tidur kat rumah. Tak, ada juga jenis macam ni tak. Tak, semangat lawan Yahudi, lawan kafir, lawan musyrikin. Tak, nak Islam, tegakkan Islam, takbir, Allahu Akbar. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Tarik selimut. Celah mana mu nak lawan Yahudi? Maka Hamka kata, kalau solat masih tegak, orang Islam solat je betul-betul, azan syiar, azan ni syiar, azan ni syiar. Tak, azan tu syiar, syiar Islam. Masih lagi berkumandang, solat berjemaah masih berdiri, solat Jumaat pun ramai orang datang. Maka insya-Allah lah, tidak ada usaha ahli kitab yang berhasil. Yahudi, nak lawan Yahudi akan senang. Kan ada ulama kita juga sebutlah ni, ulama terkemudian lah. Dia kata, tengoklah subuh ramai mana. Subuh intamah ni, alhamdulillah kira ramai ni tak? Ramai lah ni, tak? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tengok subuh ada 3-4 orang. Tu pun yang imam tu siap, tu tugas dia ada imam siap. Lepas tu adalah 2-3 orang. Padahal taman tu besar. Taman tu perumahan penduduk Melayunya 80%. Contohlah, bukan sini alhamdulillah. Tapi nak tingkatkan lagi, kena tingkatkan lagi lah. Sebab saya tengok tadi tu saya ada keliru. Awak masuk lorong. Sebab kan ada pembinaan taman baru dah. Aku dah keliru. Aku masuk lorong tengok-tengok, bukan lorong ni. Kena patah balik. Sebab ada taman baru seakan-akan, maknanya banyak taman-taman baru belah-belah sana. Maknanya insya-Allah penduduk makin ramai lah. Harap-harap bangsa kita lah. Bila banyak rumah baru, taman baru ni, penduduk ramai ni, boleh tingkatkan lagi kehadiran. Pengurusi kena buat kerja, AJK masjid kena buat kerja, tarik orang ke masjid. Kekuatan kita sini. Tak, ni kalau tak solat, maka kata ulama, subuh, kalau subuh tu macam semayang Jumaat, lebur Yahudi. Tapi setakat ni Yahudi tak lebur lagi lah. Sebab apa? Subuh tak macam Jumaat. Itu dah, itu dia pakat-pakat muhasabah. Jadi kata Hamka, kekuatan tu datang daripada solat, kekuatan tu datang daripada saf umat beriman itu rapat dan teguh. Tu dia mengulas dari segi kenapa ayat ini datang lepas pada cerita Yahudi. Lain pada tu ulama kata ini ayat perintah wajibnya salat. Wa aqimus salat. Aqimu tu kalau mengaji bahasa Arab dia panggil fi'lul amri. Fi'lul amri membawa kepada makna al-wujub. Wujub makna wajib. Wajib salat. Semua tahulah wajib salat tu tak? Dan keluarkanlah zakat. Seterusnya perintah kedua apa dia? Wa atuz zakah. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Artinya janganlah bakhil mukmin yang kaya. Hamka mengulas, wahai mukmin yang kaya, janganlah engkau bakhil. Zakat ni bukan untuk orang kaya je. Tak. Kalau zakat fitrah, tak kaya pun kena keluar juga tak? Mungkin dia tu daripada kalangan, sekarang ni kan ada dia punya kategori tu. Hak atas sekali T20. T20. Hak tengah-tengah apa? M40 ke berapa?
Tak, dan hak bawah sekali B, bottom. Bottom 40 juga tak? Dia jadi 100 tu. T tu makna top. Top 20%. T, top. Ni orang yang tambah gamaknya semua T20 gamaknya tak? Tak? Orang yang tambah ni gamaknya nampak gaya semua T20 ni gamaknya. Jadi jangan kedekutlah. Muhammad kata jangan bakhil mukmin yang kaya. Hak mana T20 tu jangan duk bakhil. Gaji 10,000, 15,000 tu. Tak? Bawah pada tu macam saya lah, cikgu ni kebanyakannya M40. Ramai kawan-kawan saya alhamdulillah dapat panggilan haji, termasuk sahabat kita Cikgu Wan kan. Cikgu Wan dah berlepas dah. Bila tanya kawan-kawan, dia punya rate-nya 15,980. Maknanya kita bundarkanlah 16,000. 16,000 tu maknanya dalam kategori M40. Kebanyakan cikgu lah. Hak bawah sikit dan B dia bagi B40. B40 pun bukan kata miskin, papa kedana, fakir, tak cukup makan, ada tak? Maknanya tak semestinya kaya lah nak zakat. Zakat wajib. Cukup je nisab. Walaupun ustaz saya bukan kaya, saya bukan jutawan, nisab cukup, wajib zakat. Jadi kewajipan zakat datang bersama dengan salat. Bukan ayat ni sajalah. Berat tak tahu, wallahu alam, saya tak pasti berapa kali Allah ulang salat zakat, gandingan salat dan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Tak, yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Kadang-kadang bahasa tu lain, aqimus salah wa atuz zakah. Surah lain, ayat lain, yuqimus salah, yu'tuz zakah. Bahasa boleh berbeza, bunyi ayat boleh berbeza, tapi mesejnya sama. Salat dan zakat Allah gandingkan banyak kali. Salat hubungan kamu dengan Allah, zakat hubungan kamu dengan manusia. Sebab penerima zakat tu dah tentu manusia. Dia panggil apa? Asnaf, 8 asnaf tu. Daripada kalangan fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah. Tak, itu semua adalah perintah Allah Ta'ala. Maka kata Hamka, janganlah bakhil. Bakhil makna kedekut. Wahai mukmin yang kaya, mengeluarkan harta membantu orang yang miskin. Sebab miskin itu adalah pintu kepada kufur. Miskin pintu kepada kufur. Diambil daripada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun sebahagian orang kata hadis, sebenarnya itu bukan hadis. Hadis dhaif, hadis tu tak berapa kuat. Jadi lebih tepat kita kata perkataan Sayyidina Ali. Ali pernah mengungkapkan kadal faqru an yakuna kufra. Itu perkataan yang masyhur tu. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir fakir itu membawa kepada kufur. Kemiskinan, kefakiran membawa kepada kufur. Fakir, miskin, makan tak cukup ni. Gamuknya kalau orang bukan Islam mari dekat. Mubalik Kristian mari dekat. Mubalik Kristian mari dekat. Padri Kristian mari cakap sikit. Berapa hari tak makan. Tak, lapar memang lapar. Bukan setakat lapar. Dah ke bulu. Mari, kami sediakan. Mudah. Bukan setakat bagi makan kepada perut. Jadi pokok hak membalik ni, hak bukan Islam ni, bukan setakat bagi makan pada perut, maka dia bagi makan juga kepada pemikiran. Bukan jamu perut je. Dia jamu kepada pemikiran. Tengok. Ada orang Islam tolong kamu. Mudah. Kalau orang agama tak buat kerja lah. Jabat zakat tolong ke? Baitul Mal tolong ke? Tak ada. Siapa tolong? Dia mengata apa? Kami yang tolong. Maknanya bukan setakat jamu perut je. Kepala otak tu disumbat. Maka hak miskin tadi, hak lapar tadi, nasabah tak? Kata Sayyidina Ali, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir fakir boleh membawa kepada kufur. Sebab tu dalam Islam
amat-amat menjaga kebajikan orang miskin, orang fakir ini. Jabat zakat, buat kerja. Banyak ayat Quran menggambarkan betapa Allah murka kalau kita tak peduli kepada orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oh, letak sebarih. Seumpama orang tak beriman pada akhirat. Mu percaya tak akhirat tu ada? Percaya. Tapi perangaimu macam ni, tak peduli pada orang miskin, benci pada anak yatim, macam mu tak percaya. Allazi yukadzibu biddin, sebarih dengan orang-orang tak percaya pada akhirat. Neraka saqar. Neraka saqar Allah buat untuk siapa tu? Pertama yang tak semayang tadi. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang tak semayang ada neraka namanya saqar. Bukan satu dosa sahaja. Baca ayat tu sampai habis. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Gandengannya. Allah kata, aku buat neraka saqar. Siapa dia duduk dalam tu? Maka jawapannya dalam surah Al-Muddathir, lam nakum minal musallin, aku tak semayang. Atas dunia aku tak semayang. Sudahnya neraka saqar. Lagi? Perangai apa lagi? Hak neraka saqar ni. Walam nakun nut'imul miskin, aku tak peduli pada orang miskin. Boleh jadi jiran sebelah rumah, boleh jadi saudara dia, boleh jadi adik-beradik dia tak peduli miskin. Dia boleh pergi umrah tiap-tiap tahun. Yalah, saya tak kata umrah tiap tahun tu tak betul. Silakanlah, terutama orang T20 tadi. T20 nak umrah tiap tahun tu silalah. Tapi barang dia ingat adik-beradik mu boleh jadi ada miskin, anak saudara mu boleh jadi ada tak makan tak cukup. Dia tak peduli. Oh, seronok tiap-tiap tahun pergi umrah. Lancur dah. Yang tu yang dikatakan sebagai orang-orang yang menghuni neraka saqar, tak semayang dan tak peduli orang miskin. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Itu dalam surah Al-Muddathir berkaitan dengan dosa-dosa yang membawa kepada neraka saqar. Asal perut berisi kadang-kadang, baca lagi. Hamka kata apa? Asal perut berisi kadang-kadang orang tidak keberatan menjual agamanya. Contoh tadi lah. Tak? Perut kosong. Maka kadang-kadang orang tidak keberatan menjual agamanya. Duit tak ada. Bila tak ada duit nak makan apa? Miskin. Itu yang mudah jual agama. Tak peduli dah hukum hakam. Orang terdesak kan. Mari pula orang duk kempen. Mari. Mu nak kaya tak? Mari masuk skim cepat kaya. Tak peduli dah. Skim apa tak peduli dah. Tak. Riba tak riba. Gharar tak gharar. Kontrak dia macam mana. Jual apa. Saham apa. Melabur di mana. Tak peduli dah. Luluh syariah ke ada tak penasihat syariah company hak melabur tu? Melabur kat mana? Ni macam-macam nama lah, saya tak ada sebut nama lah. Dulu orang Perak juga tu. Pak Mantelo ke apa? Orang Perak ke? Minta maaf lah orang Perak, dah sebab aku bukan orang Perak. Macam-macam lah. Pak Man, Pak Mak, Pak apa tak kira. Entah apa-apa ni. Luluh syariah ke tak? Cara pelaburan tu. Syariah compliance ke tak kalau bahasa modernnya hari ni. Tak peduli dah. Jiran sebelah masuk elok je 20,000. Sepupu aku kat kampung elok je masuk untung 30,000. Tak? Main dengan lapar ni. Lapar perut ni. Duit tak ada ni. Maka jual lah agama dia. Tak peduli hukum hakam dah. Itulah bahayanya miskin. Maka kenalah mengeluarkan zakat. Zakat sungguh-sungguh, pejabat zakat, pejabat agama buat kerja dia sampailah kepada sasaran insya-Allah. Tak, bukan setakat kebajikan makan minum terjaga, yang lebih utama akidah itu terjaga. Bukan sahaja zakat yang wajib, baca lagi. Malahan segala sedekah, hadiah dan hibah tandanya hati murah, bukan zakat jelah kata Hamka. Semua berperanan. Hak wajib tu zakat, hak sunatnya sedekah, hadiah, hibah. Hadiah tu hibah samalah, hadiah tu bahasa Melayu tak, hibah tu bahasa Arab. Tandanya hati murah. Demikian juga memberikan harta benda untuk pembangunan segala usaha menegakkan agama, jangan ditahan-tahan. Tu dia bercakap dari segi asnaf tu. Bila adanya perintah Allah wa atuz zakah, maka Hamka mengulas dari segi asnaf. Asnafnya siapa? 8 tu lah.
Miskin antaranya. Lain pada miskin, fi sabilillah kan? Asnaf zakat kan? Fakir, miskin, mu'allaf, orang berhutang, fi sabilillah. Termasuk salah satunya fi sabilillah. Maka hamka kata untuk pembangunan segala usaha menegakkan agama, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Peruntukan untuk menegakkan agama. Jangan ditahan-tahan peruntukan untuk sekolah-sekolah agama. Sepatutnya bukan sekolah cahaya nualik je. Ni kalau saya cakap lebih-lebih ni, orang kata perkauman pula. Bukan soal perkauman, soal maslahah, soal aulawiyat. Nah, ini kalau sekolah cahaya Num Alif, faham tak cahaya Num Alif tak? Banyaknya bagi. Tak? Sekolah agama, meja pun goyang. Anak-anak nak mengaji agama susahnya peruntukan. Sepatutnya, ialah kita tak petikai demo pun berhak. Tak kira lah Cahaya Nur Malik ke, Pok No ke, Pok Ya ke. Orang Kelantan kata Pok No, Pok Ya. Pok No tu Cahaya Nur Malik. Pok Ya tu yang faham-faham lah tak? Nah, yang kulit tak berapa cerah tu. Orang Kelantan kata Pok No, Pok Ya. Ialah mereka pun berhak, mereka pun warga negara, mereka pun bayar cukai. Bagilah Pok No, Pok Ya. Tapi punya pasal apa yang kedekut sangat pada agama ni? Pada sekolah agama ni? Berkira sangat ni? Tak? Sekolah-sekolah pondok apa semua sekali tu, buat meja pun goyang. Nak mengaji selesa macam mana? Jangan ditahan-tahan, kata Hamka. Tu dikaitkan dengan perintah zakat tadi. Allah betapa cantiknya Islam, gandengan solat dan zakat. Solat cantik hubunganmu dengan Allah, dan zakat cantik hubunganmu dengan manusia. Hablum minan nas. Asnaf-asnaf yang kita salurkan harta kita. Satu lagi ialah orang kita kan jangan duk ingat zakat tu zakat fitrah sahaja. Zakat ni banyak. Nah, zakat fitrah, orang-orang berniaga, zakat perniagaan. Duit kat bank banyak, zakat simpanan. Isteri kita kadang-kadang beli meh, kadang-kadang bukan dia beli pun kita beli tak, dia pakai je. Zakat emas. Orang ada bendang padi, zakat pertanian. Orang bela kambing lembu, banyaknya bela lembu. Tak, ratus-ratus ekor bela lembu, ada zakat tak? Zakat penternakan. Kadang kira orang dia zakat fitrah sikit, zakat fitrah je, ingatkan zakat fitrah je setahun sekali. Tak? Tu zakat ni banyak dia punya kewajipannya. Boleh rujuk gawai-gawai pejabat zakat di pejabat zakat, insya-Allah. Supaya kewajipan itu tidak kita abaikan. Baik, habis dah kah? Dah lagi? Belum habis lagi tu, baru dua perkara tu. Yang ketiga, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa pun yang kamu dahulukan untuk dirimu daripada kebaikan, nescaya akan kamu dapatlah dia di sisi Allah. Perenggan paling bawah muka surat 342. Artinya, jika diberi oleh Allah rezeki pada zaman sekarang ni, keluarkan terlebih dahulu sekarang juga. Ini namanya telah dikirimkan terlebih dahulu untuk persiapan diri sendiri di hadapan hadrat Allah. Semuanya tidak akan hilang sia-sia. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa sahaja benda-benda yang kamu dahulukan. Tuqaddimu makna dahulukan. Tak, dahulukan bagaimana? Kita tak sampai lagi, tapi barang tu ada dah ke sana. Faham tak? Tuqaddimu ni biasa kita daripada perkataan qaddama. Tuan-tuan baca dalam tahiyat akhir. Kalau boleh tahiyat akhir ni, bacalah doa sebelum salam tu. Terutama solat sendiri. Solat sunat kan, kalau solat sunat, solat sendiri, panjangkanlah tahiyat akhir. Solat fardu nak buat macam mana? Sebab kita tertakluk kepada imam. Kalau solat fardu, imam pendek, dia punya tahiyat akhirnya, kita pun pendek lah. Ataupun sebagai imam, kita tak boleh panjang-panjang, takut orang belakang tu marah pula. Nah, kalau kita imam, tahiyat akhir panjang-panjang kan ada hak jenis duduk pun lengoh kan. Jangan banyak. Tapi kalau solat sunat bersendirian, solat duha sorang-sorang, solat tahajud sorang, panjangkanlah tahiyat akhir tu.
Banyak doa boleh baca sebelum beri salam. Antaranya doa Allahumma gfirli ma qaddamtu, sebagaimana ayat perkataan ni. Qaddamtu daripada perkataan qaddama yuqaddimu tuqaddimu. Ya Allah, aku mohon ampun. Allahumma gfirli ma qaddamtu. Aku mohon ampun benda-benda dah aku buat, yang awal-awal lagi aku buat dosa. Kita minta ampun dosa. Zaman muda-muda dulu kan, zaman jahiliah dululah. Jahiliah kasar berbunuh, jahiliah ada. Zaman kita yang kita kata lalai leka dulu. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asr. Panjang doa tu, minta ampun dengan Allah apa yang kita buat dulu, apa yang mungkin dosanya esok. Boleh jadi kita berdosa petang karang, boleh jadi kita buat dosa esok, kita tak plan pun, tapi dosa tu lah sifat dia. Tak ada siapa niat nak buat dosa hari ni, tapi udah sembang kedai kopi petang karang, udah termengata orang. Contoh. Tak. Maka kita minta ampun siap-siap lagi. Awal-awal kita minta ampun. Allahumma gfirli ma qaddamtu. Ya Allah, aku minta ampun dosa-dosa yang telah lepas. Wa ma akhartu. Dan boleh jadi aku buat pula akan datang ni. Ampunlah ya Allah. Wa ma alantu. Dosa yang terang. Ada dosa terang. Makna kata tunjuk kat orang. Wa ma asrartu. Ada dosa sembunyi. Buat dalam bilik seorang-seorang. Orang tak nampak. Semua kita minta ampun. Apa lagi doa tu sampai habis. Wa ma a'lantu wa ma asraftu. Apa yang aku melampau batas, dosa besar. Tak, wa ma a'lantu wa ma asratu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa sahaja dosa yang mu lebih tahu ya Allah. Kadang aku pun tak ingat dah. Tak, kita mengadu pada Allah dalam doa tahiyat akhir. Anta a'lamu bihi minni. Mu tahu pada aku, mu ingat, mu ada dalam ingatanmu. Aku kadang-kadang terlupa dosa aku banyak sangat ya Allah. Antal muqaddimu antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa tahiyat akhir. Jadi perkataannya yang saya nak fokuskan ialah wa ma tuqaddimu, sebagaimana dalam doa tahiyat akhir tadi, ma qaddama yuqaddimu qaddamtu. Benda hak kita dah buat ni, dosa ni kita dah hantar dah dekat buku catatan malaikat. Dan benda tu kalau tak bertabat, kita akan jumpa di buku catatan. Samalah pahala pun. Cuma ayat ni lebih kepada pahala. Yang doa tahiyat akhir tu dosa. Maka Allah kata, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apa sahaja perkara-perkara yang kamu dahulukan daripada kebaikan. Kamu telah mendahulukan kebaikan. Makna kebaikan tu sampai masuk dah di buku catatan malaikat. Rekodnya ada di sana. Khair, kebaikan. Apa saja khair. Kalau bahasa Arab dia panggil apa tu? Perkataan nakirah tu tak ada alif lam. Allah tak kata minal khairi. Nah, Allah tak kata minal khairi. Sebab khairi, kalau ada alif lam dia jadi makrifat khusus. Yang ni Allah kata min khairin. Tak ada alif lam. Tak ada alif lam, makna perkataan tu nakirah. Nakirah makna apa? Umum. Apa sahaja benda baik. Umum. Benda baik macam mana tu? Benda yang wajib, benda yang sunat. Baik tu ialah mengikut neraca agama. Agama kata baik, baiklah ia. Tak, benda sekecil apa pun kita lalu tengah jalan tengok-tengok, ada tai itik, tai ayam, tai lembu, kita pun ketepikan. Ada duri, ada kayu, ada besi, ada kayu, ada ranting kayu yang boleh membahayakan jalan. Orang lalu lintas pun buang masa dia je, bahaya pada budak-budak sekolah. Maka kita kata, bahaya ni, kita pun ketepikanlah. Tak? Bahkan ada dalam hadis, imatatul adha 'anit tariq. Itu pun tanda iman, cabang iman. Maka pahalanya besar. Walaupun kita tak nampak rupa pahala tu, tapi dah ada dalam buku catatan. Maka bangkit di mahsyar esok, itulah mu akan jumpa. Maknanya kita hantar dulu. Kebaikan ni ialah segala amal ibadah, segala perkara-perkara baik, segala perbuatan-perbuatan mulia, segala benda-benda yang mendatangkan redha Allah, dah hantar dah siap-siap. Dah post dah laju. Tak kira lah nama apa pun, post laju ke apa benda ke. Sekarang ni macam-macam lah, JNT lah. Kita dah post dah siap-siap. Dah masuk dalam buku catatan malaikat. Cuma kita tak jumpa lagi. Bila nak jumpanya? Bila mati. Akhirat, di mahsyar yaumuddin. Maka itulah Hamka kata, kita kirimkan
telah kirimkan terlebih dahulu untuk persiapan diri sendiri di hadapan hadrat Allah. Semuanya tidak akan hilang sia-sia. Semuanya kelak akan engkau dapati kembali di sisi Allah. Lebih baik kirimkan harta itu terlebih dahulu daripada sekarang. Sebab hartamu yang sebenarnya ialah telah engkau belanjakan. Lalu dikaitkan dengan zakat tadilah. Oleh kerana ayat ini dia datang lepas cerita zakat, maka hamka pun kait dengan zakat. Zakat jangan tangguh-tangguh. Dia ada apa nama ni, dia panggil apa, nisab dan haul. Haul tu tempoh setahun. Tak, nisab cukup nisab. Nisab mana? Amount, jumlah dia. Macam wallahu alam, saya tak pasti, kena tanya orang pejabat agama lah. Wang simpanan berapa dia punya nisab? 13,000, 14,000. Tak, haul dia setahun. Tak, maka kena keluarkanlah zakat 2.5%. Tak, kalau engkau bakhil, kata hamka bawah sekali tu, kalau engkau bakhil, kedekut engkau tahan-tahan harta itu sementara engkau hidup ini, kelak jika engkau mati tidaklah ada faedahnya buat kamu sama sekali. Udah mati, sampai masanya, udah ajal tiba, maka sudah terlambat untuk kamu melaksanakan apa sahaja khairin dari kebaikan. Tertutuplah pintu-pintu untuk beramal. Maka kekuatan beribadah, solat, mengeluarkan zakat dan kemudian mengeluarkan harta benda, itulah dia pokok penting di dalam menangkis serangan ahli kitab Yahudi tadi. Ayat ni datang lepas pada cerita Yahudi yang selalu berusaha keras memutar haluan hidupmu daripada Islam kembali menjadi kafir itu. Kan kita dah baca bulan lepas kan, bagaimana orang Yahudi kafir ni dia akan berusaha supaya orang Islam ni menjadi kafir, nak memurtadkan, nak menyesatkan. Memang kerja Yahudi. Nak memurtadkan, nak menyesatkan, nak mengeluarkan kita wa'iyadzubillah daripada agama Islam ini. Maka wahai umat Islam, menurut tafsiran hamka ini mungkin ada kekuatan nak lawan Yahudi. Tak, kena ada kekuatan. Jangan kata nak lawan Yahudi, nak lawan kawan-kawan kita yang tak Yahudi pun. Yang tak betul ni pun kena ada kekuatan. Tak, nak lawan kawan-kawan kita ni, kan aku tegur kan kawan aku. Kan aku cakap benda ni tak betul, benda ni mengarut, ni bukan orang lain, saudara aku. Nak lawan hak tu pun kena ada kekuatan luar biasa. Sebab benda-benda hak mengarut ni bukan daripada Yahudi je, daripada orang kita pun hak mengarut kalau terpengaruh dengan Yahudi. Macam baru ni saya dah sebut banyak tempat lah. Tak, ni jadi isu juga satu Malaysia melihat video apa nama ni sambutan Hari Guru di sebuah sekolah. Alhamdulillah sekolah tu bukan kat Perak. Sekolah tu luar Perak. Macam sehinggalah ada orang kata, cik, sekolah tu tak ada ustaz. Sampai tarat tu. Apa keteruknya sekolah ni tak ada ustaz ke? Tak ada ustazah ke? Ustaz-ustazah tak tegur ke? Sambutan Hari Guru ni, cikgu-cikgu ni buat persembahan. Biasalah kan, Hari Guru ni nak seronok sekali setahun. Bukan hari-hari pun. Hari Guru ni sekali setahun, 16 Mei. Maka cikgu-cikgu pun nak seronok buat persembahan. Tak apa, nak seronok-seronok lah, tak salah pun. Tapi cara persembahan yang kamu pilih tu, persembahan temanya Bollywood. Bila Bollywood, faham-fahamlah cikgu perempuannya. Orang tanya, tak ada ustaz-ustazah kan? Dengan ustazah-ustazah boleh ada tu. Tu tema Bollywood. Tema rock. Tema rock. Rock ni pun banyak pula mazhab dia. Ada rock namanya metal, heavy metal, punk lah, entah menatang apa lagi. Macam-macam lah. Tak. Orang tanya, tak ada ustaz ke sekolah tu? Dengan ustaz-ustaz pun jadi rock. Tengok. Pasal apa? Segan lah nak tegur. Nak tegur guru besar, nak tegur pengetua ni. Segan lah kan orang kata aku tak sporting pula. Sebab tu nak ada kekuatan. Alhamdulillah. Setakat saya 18 tahun jadi cikgu ni, saya 18 tahun jadi cikgu, alhamdulillah. Sambutan Hari Gurunya, kita kata boleh terima lah. Nak kalau lebih-lebih, habis-habis aku ambil cuti tu je lah. Tegur tak dengar juga.
Lebih-lebih aku ambil cuti je lah. Aku dah tegur-tegur dah. Dah lain macam je nak seronok ni. Itulah dia. Jangan kata nak lawan Yahudi. Nak lawan kawan-kawan kita. Kawan kita bukan Yahudi pun. Saudara kita bukan Yahudi pun. Bos kita, guru besar, pengetua bukan Yahudi pun. Nak kena ada kekuatan. Waktu Hamka kata ni lah. Mau kena ada kekuatan. Kekuatan ibadah, solat tadi. Hubungan dengan Allah tadi. Supaya Yahudi ni akan sentiasa kalah dengan kita. Yang kita risau bimbangnya, Yahudi menang, kita pula kalah. Wa'iyadzubillah. Jadi di situ Hamka sebut pokok penting dalam menangkis serangan ahli kitab yang selalu berusaha keras memutar haluan hidupmu. Memutar haluan hidupmu. Itulah perangai Yahudi pun. Dia menyesatkan kita. Kan ada hadis Nabi SAW dalam kitab apa? Kitab hadis akhir zaman. Wallahu alam, saya tak pasti sama ada kitab tu ada ustaz kuliah ke ada. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Pernah dengar kita? Ada kuliah kat sini. Salah satu hadisnya ialah Nabi kata hujung zaman ni sampai kamu akan ikut Yahudi sikit punya sikit demi sikit, sikit demi sikit, sampailah Yahudi masuk lubang bewak. Sampai Yahudi masuk lubang biawak. Hatta apa hadis tu? Dhab tu biawak lah. Tak? Hatta dakhalu juhra dhab atau kama qal. Pun orang Islam akan ikut. Betul tak? Betul sungguh. Yahudi buat itu ada je versi Malaysianya. Ni versi Malaysia. Ada American Idol, maka jadi Malaysian Idol contoh. Rancangan hiburan. Fear Factor Amerika buat. Fear Factor Amerika buat. Sampai sanggup makan najis. Makan apa kita kata tu? Bangkai. Bangkai tu najis lah. Najis ni tak semestinya keluar daripada perut. Najis ni bukan semestinya keluar daripada perut kita. Yang kata bangkai. Bangkai tu najis lah. Yahudi buat rancangan-rancangan macam tu. Ada je versi Malaysia. Versi orang Melayu kita ni. Betul sungguh Nabi kata. Itulah dia. Ada akhir zaman ni. Jadi kata Hamka, kekuatan yang perlu ialah solat tadi. Dan solat tu kekuatan dengan Allah. Juga zakat ni kalau boleh, sebahagian ulama' nampak makna kekuatan zakat ni bila masing-masing bayar zakat, bila institusi zakat berfungsi, berperanan dengan cemerlang, maka ada apa? Kekuatan ekonomi. Betul? Boleh nampak kekuatan ekonomi kat sini. Ni bayar zakat pun malah. Institusi, minta maaf lah kok ada pegawai zakat, saya tak kata secara khusus, jenis secara umum. Kan ada orang ada mengadu, susahnya nak mohon zakat kan ada orang mengadu. Isi borang tu, isi borang ni. Minta maaf lah, datang esok. Yang kawan tu 40 kilo, 30 kilo. So datang esok. Birokrasi. Ini biasa mufti Perlis dia tegur benda ni. Mufti Perlis menegur, kenapa banyak sangat birokrasi ni? Nak borang tu, borang ni, nak kena cop itu, cop ni. Kenapa menyusahkan? Padahal dia layak, dia berhak. Anak dia berapa hari tak makan. Anak dia nak sambung belajar, yuran tak bayar. Punya susah. Kenapa sampai begitu sekali? Ini birokrasi lah kita bagi. Kalau perbetulkan benda-benda macam ni, insya-Allah ada kekuatan salat, ada kekuatan zakat, ada kekuatan ekonomi, maka insya-Allah boleh lawanlah Yahudi. Serangan ahli kitab. Ahli kitab ni ialah Yahudi, kerana ayat ni datang lepas pada cerita keburukan perangai Yahudi. Baik, penutupnya innallaha bima ta'maluna basir. Muka surat 343 tu sebagai penutup ayat ini. Allah tutup dengan kesimpulannya, innallah, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Solat tadi, zakat tadi, tak apalah, kita tak rakam pun, tak ambil video pun tak apa. Semayang tak ambil video pun tak apa. Zakat tak ambil gambar pun tak apa. Sebab apa? Allah nampak. Dengan berusaha terus dan bergiat terus menunjukkan dan mengamalkan iman, kata Hamka, merapatkan hubungan dengan Allah dengan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, bagi merapatkan hubungan sesama sendiri, maka usaha mereka hendak mengkafirkan kamu nescaya akan gagal. Yahudi sampai kiamat, Nasrani, Kristian sampai kiamat,
akan berusaha mengkafirkan umat Islam, akan berusaha menyesatkan umat Islam. Dia ada ayat lain pula ni. Kita tak jumpa lagi ayat tu. Mungkin juzuk 2 kot. Rasanya juzuk 2 nanti insya-Allah kalau panjang umur kita boleh sambung tafsir juzuk 2. Dalam juzuk kedua tu ada ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah kata Yahudi laknatullah. Dah. Ayat 120. Ini baru ayat berapa ni? Ayat 110. Mana 10 ayat lagi insya-Allah. Kita akan jumpa 10 ayat lagi ayat 120. Allah kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani, Kristian tidak akan duk diam, tidak akan selesa, tidak akan redha, tidak akan senang kepada kamu sehinggalah kamu ikut agama dia. Maknanya mereka akan sentiasa melakukan kerja-kerja jahat. Hak nama Yahudi, Israel, Zionis, tak nama apa sekalipun lah. Maka kata Hamka, kita bersiap dengan kekuatan kita, dengan kekuatan solat, hubungan dengan Allah, jangan tinggal, kekuatan zakat, kekuatan ekonomi. Maka Allah selalu melihat bagaimana kegiatan kamu, bagaimana keadaan kamu. Jadi cukuplah setakat tu. Saya pun ada, pagi ni ada pertandingan sekolah-sekolah kafa. Saya sebagai hakim akan bertugas jugalah nanti. Jadi cukuplah setakat tu. Walaupun berapa ayat, satu ayat, jangan satu ayat pun jadilah. Pada pagi ini walaupun sekadar satu ayat, tetapi dia memberi manfaat yang besar kepada kita apabila kita mentadabbur Al-Quran. Jadi jagalah solat, tunaikanlah zakat, dan binalah hubungan dengan Allah. Ambil kekuatan, cari kekuatan, kerana kita berada pada zaman yang amat-amat hebat. Tentangan daripada musuh-musuh Islam ini, untuk kita sendiri, untuk zaman anak-anak kita, generasi kita. Inilah kewajipan kita, pertahankan agama insya-Allah. Cukup setakat tu. Terima kasih perhatian tuan-tuan, dan kita sambung lagi pada bulan hadapan, hari Sabtu minggu yang kedua insya-Allah. Aku laqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah surah Al-Asr.